Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Terima kasih sekali lagi kerana kalian terus antusias untuk mengikuti channel belajar matematik Om Zaimus. Baik, dalam video sebelum ini kalian telah belajar bagaimana untuk memplot titik pada suatu satah kates. Untuk video kali ini pula, kalian akan belajar bagaimana untuk memplot titik pada ruang 3 dimensi. Untuk makluman pelajar, video kali ini tidak ada dalam silibus matematik tingkatan 2. Ia hanya sebagai pengetahuan sahaja. Namun, ia sangat-sangat berguna apabila kalian memasuki ke menengah atas nanti. Jadi, Om rasa pelajar perlu dieksposkan dengan konsep ruang 3 dimensi ini. Mari kita mulai. Baik, untuk ruang 3 dimensi, notasinya ditandakan sebagai R cube atau R kuasa 3 dengan R ialah nombor nyata ataupun real number. Untuk satah 2 dimensi pula, notasinya ditandakan sebagai R square iaitu R kuasa 2 dan R sahaja untuk 1 dimensi. Kembali kepada ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi terdiri daripada 3 paksi atau 3 sumbu iaitu sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Kita lihat sumbu X. Biasanya untuk sumbu X dilukis menghadap ke arah kita seperti ini. Sumbu Y pula secara melintang dan sumbu Z secara menegak. Untuk nilai-nilai pada sumbu X yang berada di hadapan sifar adalah bernilai positif. Misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Manakala di belakang sifar bernilai negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Untuk sumbu Y pula, nilai-nilai berada di kanan sifar. Ini kanan, bernilai positif. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Manakala di kiri sifar bernilai negatif. Kawasan sini negatif. Iaitu misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Untuk sumbu Z pula, nilai-nilai yang berada di atas sifar bernilai positif. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan di bawah sifar bernilai negatif. Yang ini negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ke bawah. Dalam satah 2 dimensi, pelajar telah didedahkan, telah diajar terdapat 4 sukuan, iaitu sukuan yang pertama, ini satah 2 dimensi, sukuan yang pertama di sini, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Tetapi dalam ruang 3 dimensi, tidak disebut sebagai sukuan, tetapi dipanggil atau disebut sebagai oktan. O-K-T-A-N. Oktan. Baik, apa itu oktan? Okey, perhatikan rajah ruang 3 dimensi. Lihat kotak ni. Okey, kotak ni. Jadi kedudukan kotak ni dikatakan berada dalam oktan yang pertama. Di sebelahnya pula, iaitu di kanan kotak, oktan yang kedua. Di sini oktan yang kedua. Oktan yang ketiga dan oktan yang keempat. Baik, di bawah kotak pula, ini kotak. Di bawah dia pula dikatakan oktan yang kelima. Di bawah ni yang kelima, sebelah kanannya yang 6, kirinya 7 dan di hadapannya yang di bawah oktan yang ke-8. Jadi dalam ruang 3 dimensi, bahagian-bahagian tersebut kita panggil oktan. Okey, oktan pertama, kedua, ketiga, keempat.
ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Okey, berbanding dengan satah 2 dimensi yang dikenali sebagai sukuan. Sukuan 1, 2, 3 dan 4. Baik, bentuk arm bagi koordinat dalam ruang 3 dimensi okey, ditulis sebagai P, X, Y, Z. Okey, kenapa ada 3 nilai X, Y, Z? Sebab kita ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z. Jadi kita tulis sebagai P, kita mulai dengan X, Y, N, Z. Okey, dalam satah 2 dimensi, bentuk armnya hanya ditulis sebagai P, X, Y sahaja. Kenapa 2 nilai saja, iaitu nilai X dan Y? Kerana terdapat 2 sumbu sahaja, iaitu sumbu X dan sumbu Y. Okey, untuk koordinat dalam satah 2 dimensi, okey, P, X, Y ini disebut sebagai ordered pair. O-R-D-E-R-E-D P-A-I-R, ordered pair. Okay, dalam bahasa Melayunya, pasangan bertertib. Manakala dalam ruang 3 dimensi, koordinatnya bukan disebut ordered pair, tetapi disebut sebagai ordered triple. Okey, triple bertertib, pasangan bertertib. Okey, jadi sekali lagi dikenali sebagai ordered ordered triple. P, X, Y and Z. Baik, bagaimana untuk memplot okey, satu koordinat misalnya A 264 dalam ruang 3 dimensi. Untuk satah 2 dimensi tak ada masalah. Okey, contoh 1 2. Okey, kita gerakkan daripada sifar 1, kita geserkan ke kanan 1 unit 1 dan kita naikkan 2 unit. Jadi ini kedudukan titik tersebut, titik 1 2 dalam satah 2 dimensi. Dalam ruang 3 dimensi sama saja caranya, agak gampang juga. Okey, kita lihat, kita perhatikan koordinat A. Semua nilainya X, Y dan Z bernilai positif. Okey, 2, 6, 4. Okey, bermula daripada sifar, kita geserkan pada sumbu X sebab dia positif. Kita geserkan 2 unit ke depan. 1, 2. Okey, sampai sini. Kemudian kita geserkan sebab dia positif 6, Y positif. Kita geserkan 6 unit ke kanan. 2, 4, 6. Okey, sampai sini. Kalau sampai sini koordinat ni baru saja 2, 6, 0. Sebab apa? Sebab kenapa Z kosong? Sebab Z tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Tetapi dalam koordinat ini sebab Z dia 4, positif 4, jadi kita geserkan 4 unit ke atas, iaitu 2, 4. Inilah kedudukan akhir bagi titik A 2, 6, 4 dalam ruang 3 dimensi. Okey, untuk lebih lanjut, mari kita tengok contoh-contoh seterusnya. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama, bagaimana kita nak plot koordinat titik A dalam ruang 3 dimensi. Okey, kita perhatikan koordinat A, titik A. X dia 2, Y dia 6, Z dia negatif 3. Bermaksud X positif, Y positif, Z negatif. Okey, bermula daripada sifar, kita geserkan sebab dia positif 2 unit ke depan. Okey, 2. Kemudian sampai sini kita geserkan 6 unit ke kanan, 2, 4, 6. Okey, sampai sini sebab Z negatif bukan ke atas tapi dia ke bawah. 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. Jadi titik A kedudukannya terletak di sini. Okey, kita boleh pangkas seperti ini dan kita tulis sebagai A 2, 6, negatif 3. Itu dia. Okey, lanjut. Okey, lihat titik B. Negatif 1, 7, 5.
X negatif 1. Maksudnya bukan geser ke depan dari O, tapi geser ke belakang. 1 unit. Okey, geser 1 unit, 1. Y 7, positif. Geser 7 unit ke kanan, 2, 4, 6, 7. Okey, di sini. Dan Z 5, positif. Geser ke atas 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, titik B ditandakan di sini dan ditulis sebagai B tolak 1, 7, 5. Baik, lanjut. Titik C, tengok titik C. X negatif 5, maksudnya digeserkan dari O 5 unit ke belakang. Okey, 2, 4, 5. Kemudian negatif 7. Y negatif digeserkan ke kiri 7 unit. 2, 4, 6, 7. Kemudian Z 3. Naik ke atas 3 unit. 1, 2, 3. Jadi di sini ialah titik C, negatif 5, negatif 7 dan 3. Okey. Lanjut. Kita lihat titik D. Titik D. Dia punya X dia ialah 3, positif. Maksudnya dari O geser 3 unit ke depan. 2, 3. Dia punya Y bernilai negatif. Negatif 5. Maksudnya geser ke kiri 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Z dia negatif 1. Geser 1 unit ke bawah di sini. Jadi di sini adalah titik D. 3, negatif 5, negatif 1. Itu adalah D. Lanjut, titik E, 170. 1 ke depan, 7 ke kanan, 2, 4, 6, 7. Dan Z kosong, maksudnya dia tidak bergerak, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Jadi di sini ialah titik E, iaitu 170. Boleh faham ya pelajar? Kita teruskan ke titik G. X negatif 3. Maksudnya geserkan 3 unit ke belakang. 1, 2, 3. Y kosong. Maksudnya Y tidak bergerak ke kanan atau tidak bergerak ke kiri. Di sini sahaja. Dan kita lihat Z dia 3. 3 maksudnya dia gerak 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Di sini adalah koordinat G. Iaitu negatif 3, 0, 6. Okay, lanjut. Kita lihat titik H. 7, 0, 0. Maksudnya di sini hanya 7 atau X saja yang bergerak 7 unit ke depan. Y dengan Z tidak bergerak sebab 0, 0. Jadi 7 unit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Jadi Y 0 tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri. Z kosong tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah. Jadi di sini sahaja. Maka kita tandakan di sini sebagai H700. Okey, lanjut. Titik I. X kosong, maksudnya X tak bergerak. Tak ke depan, tak ke belakang. Di sini saja. Y negatif 6. Y bergerak ke kiri 6 unit. 2, 4, 6. Z tak gerak. Tak gerak atas, tak gerak bawah. Jadi di sini ialah titik I, iaitu 0, negatif 6, 0. Okey, dan yang terakhir titik J. Okey, kita lihat titik J. X tak gerak, Y tak gerak, tetapi yang bergerak hanya Z. 4 unit ke atas sebab dia positif. Jadi 0, X kosong, Y kosong, tetapi Z naik 4 unit ke atas. 2, 4. Maka di sini adalah J, iaitu 004. Baik. Itu saja cara bagaimana nak memplot titik-titik dalam ruang 3 dimensi. Dan Om mengharapkan ia berguna kepada pelajar dan bila naik ke menengah atas nanti boleh di-applykan dia. Jadi itu saja untuk PDPC kali ini. Sampai jumpa. Sekian. Terima kasih.